Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Dan peringatan ini adalah sebuah janji yang pasti ditunaikan. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa akan datang hamba-hamba yang perkasa yang mampu melakukan serangan hebat. Tunggu saat dan ketikanya, wahai Yahudi, tentera Allah akan kembali. Kobarkan perang suci, bebaskan seluruh negeri. Sebuah rohul jadid. Israel sesungguhnya sedang menunggu saat kehancuran. Hari ini, kerosakan yang diperlihatkan oleh Israel benar-benar telah melampaui batas kemanusiaan. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil terlena dan janji Allah pasti berlaku dengan kemusnahan dan kehancuran untuk kali kedua kepada bangsa Israel. Namun, isyarat itu belum terlihat walaupun berlakunya serangan drone Iran ke atas rejim Zionis Israel. Pada tanggal 13 April 2024, Iran telah melancarkan beratus-ratus drone dan peluru berpandu menuju Israel. Serangan ini berlaku di tengah-tengah genosid rejim Zionis Israel ke atas rakyat Palestin, di mana kini sudah memasuki bulan ke-6. Ia juga merupakan serangan terbuka pertama daripada sebuah negara Islam Timur Tengah dalam jangka masa baru-baru ini. Serangan ini juga membakar semangat umat Islam sedunia akibat ketidakupayaan negara Islam lain untuk membalas serangan Israel ke atas Palestin dan Masjidil Aqsa. Terhenti seketika polemik Sunni Syiah di dalam masyarakat Islam kerana kelihatan seperti Iran menjadi wira dunia Islam, membela dan membalas dendam demi Palestin. Tetapi adakah ia benar bahawa serangan itu adalah demi saudara se-Islam kita di Gaza? Untuk mengetahui kisah sebenar di sebalik konflik ini, kita harus merujuk kepada kejadian 1 April 2024. Pada hari tersebut, tentera Zionis Israel telah melakukan serangan ke atas konsulat Iran di Syria dan mengakibatkan 2 orang komander berpangkat tinggi tentera IRGC Iran terkorban. Dan sehari sebelumnya, tentera Israel mendakwa bahawa mereka telah berjaya membunuh seorang komander Hezbollah di selatan Lebanon melalui satu serangan udara. Justru perkembangan yang kita lihat pada hari ini bermula dengan serangan Israel ke atas Syria dan Lebanon, bukannya berpunca daripada pembebasan Gaza, Masjidil Aqsa maupun bumi Palestin. Terkini, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden telah menyatakan untuk tidak mengambil bahagian dalam serangan balas Israel ke atas Iran. Namun kita perlu teliti perkembangan seterusnya di dalam konflik ini dan berhati-hati dalam membuat andaian. Tidak dinafikan risikonya juga terletak kepada keupayaan senjata nuklear kedua-dua negara ini. Perlu diberi perhatian bahawa jika serangan balas-membalas memuncak, maka ada kemungkinan dunia berhadapan dengan Perang Dunia Ketiga. Kedua-dua negara itu masing-masing disokong oleh kuasa besar dunia, iaitu Amerika Syarikat dan Rusia. Tetapi kerajaan Iran telah mengeluarkan kenyataan bahawa serangan drone mereka berjaya dan tidak akan melakukan apa-apa serangan susulan. Mengambil kira laporan bahawa drone-drone Iran tersebut dihancurkan sebelum mencapai sasaran, pemerhati dunia menjadi bingung. Apakah matlamat sebenar serangan ini? Adakah serangan ini hanya untuk mengembalikan simpati dunia kepada Israel dan menambahkan sokongan senjata Amerika kepada rejim Zionis itu? Kerosakan besar yang terjadi dan dilakukan oleh bangsa Yahudi seringkali dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat atau akhir zaman. Sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Nawas bin Saman radhiyallahu anhum berkata,
Pada suatu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Dajjal. Beliau merendahkan dan meninggikan suara hingga kami mengira Dajjal ada di serumpun pohon kurma. Menjawab hal ini, Rasulullah bersabda, "Aku lebih mengkhawatirkan kamu dari fitnah selain Dajjal. Bila Dajjal keluar ketika aku berada di antara kamu, maka akulah yang akan melawannya. Dan bila Dajjal keluar dan aku tidak lagi bersamamu, maka setiap orang adalah pelindung bagi dirinya sendiri." Kemudian Rasulullah meneruskan lagi dengan penjelasan yang lebih terperinci tentang Dajjal. Dajjal seorang pemuda yang sangat kerinting rambutnya. Mata kanannya tidak melihat. Aku melihatnya mirip Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa yang menjumpainya, maka bacalah ayat-ayat awal surah Al-Kahfi. Dia akan keluar dari jalan antara Syam dan Iraq dan berbuat kerosakan di kanan kiri jalan yang dilaluinya. Wahai hamba Allah, tetaplah kamu berpegang teguh pada agama Allah. Proses berikutnya setelah kemunculan Dajjal adalah turunnya Isa ibnu Maryam untuk membunuh Dajjal serta pengikut-pengikutnya. Lalu Isa kemudian mendoakan kehancuran Ya'juj dan Ma'juj serta memimpin pasukan umat Islam untuk menghancurkan salib. Dalam beberapa riwayat dinyatakan bahawa Nabi Isa AS akan tinggal di dunia selama 7 tahun dan ada pendapat menyebut 40 tahun. Dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, para nabi itu bersaudara kerana beberapa alasan. Agama mereka satu, sedang ibu mereka berbeza-beza. Aku adalah orang yang lebih berhak bersaudara dengan Isa ibnu Maryam kerana antara aku dan dia tidak ada nabi dan dia akan diturunkan. Jika kamu melihatnya, hendaklah kamu mengenalinya. Dia berbadan sedang, kulitnya putih kemerahan, berambut lurus, kepalanya seolah-olah menitiskan air walaupun tidak basah. Mengenakan pakaian 2 potong warna kekuningan. Lalu ia menghancurkan salib, mengorbankan babi, membebaskan pajak dan mengajak orang masuk Islam. Pada zaman Isa AS, Allah menghancurkan semua agama kecuali agama Islam. Dan pada zamannya, Allah membunuh Dajjal. Dunia pun dikatakan aman tenteram, sehingga unta dapat hidup bersama dengan singa, harimau dengan lembu ternakan, serigala dengan kambing, dan anak-anak bermain dengan ular tanpa bahaya. Ia akan berada di bumi selama 40 tahun, kemudian meninggal dunia dan umat Islam mensolatkannya. Namun hari ini, umat Islam tidak boleh selesa berpangku tangan. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang hebat untuk melakukan serangan. Tidaklah keduanya kecuali didukung oleh orang-orang dari sebahagian umat Islam yang memiliki keimanan yang tinggi atau paling baik dengan amalan yang tinggi. Semoga Allah memilih kita dan menjadikan kita bahagian dari pasukan besar yang akan membersihkan kerosakan dan menghancurkan kezaliman.